InsyaAllah kita akan sama-sama bicarakan di bawah tajuk ibadah, kecintaan dan anugerah buat para pencari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang kita sudah lalui dan kita sudah fahaminya dan kita laksanakannya. Cuma kadang-kala kita kena memahami ibadah pada tingkatan-tingkatan yang tertentu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا وآدابنا ويسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia Raudatul Muslimah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita melafazkan rasa syukur dan terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang masih lagi Allah Taala kurniakan pada kita untuk kita teruskan pengajian pada pagi ini. Dan insya-Allah untuk pagi ini muka surat berapa ya? 53. Baik, fasal yang ke-16. Insya-Allah kita akan sama-sama bicarakan di bawah tajuk ibadah, kecintaan dan anugerah buat para pencari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang kita sudah lalui dan kita sudah fahaminya dan kita laksanakannya. Cuma kadang-kala kita kena memahami ibadah pada tingkatan-tingkatan yang tertentu. Kerana di sana ada orang awam seumpama kita, ada orang khusus di sisi Allah. Dan ada orang yang paling khusus di sisi Allah bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara kedua kita akan sama-sama bahaskan juga ialah kecintaan yang dah banyak dah kita sebut dalam bab-bab dan fasa sebelum daripada ini. Dan di sana ada anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada orang yang benar-benar mencari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia. Mencari Allah ni kita kena faham bukanlah Allah tu tidak ada untuk kita cari. Allah sudah sedia ada, sudah sedia wujud. Dan Allah tidak pernah kehilangan. Cuma kadang-kadang kita kehilangan Allah dalam kehidupan kita. Betul ya? Kehilangan pergantungan, kehilangan pengharapan, kehilangan pada sudut-sudut yang kita lalui lah. Yang akhirnya kita rasa penat, kita rasa letih. Samalah saya pun. Seminggu dua ni penat ni. Letih. Kenapa? Kerana kadang-kadang hidup kita ni, kita sebagai makhluk, memang sifat kita lemah. Kita sebagai makhluk memang sifat kita serba kekurangan. Maka kita akan merasai kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan itu. Cuma bila mana kita lalui keletihan, kelemahan, kekecewaan dan segala-galanya, kita nak cari siapa? Kita nak cari orang, nak cari diri kita sendiri, nak cari kekuatan apa? Maka itulah yang dinamakan anugerah kepada orang-orang yang mencari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dia. Ya, kadang-kadang kita lemah, kita cari dia mana sudut kekuatan kita. Sebenarnya kita tak pernah kuat pun. Contoh, kita hadapi suatu masalah, akhir sekali oleh kerana kita rasa kita berilmu, maka kita pun mencari ilmu kita dari sudut mana kita boleh mengurus benda tersebut. Kalau kita ada kekayaan, maka kita pun bergantung dengan kekayaan untuk berhadapan. Sebenarnya segala ilmu, segala kekayaan, segala kepakaran, segala pengalaman di saat kita berdepan dengan segala musibah yang hanya menyelesaikan hanyalah Allah. Ya? Bukan sesiapa pun. Cuma nak sampai ke tahap tu. Yang tu yang susah tu. Sebab Allah Ta'ala ni dia bantu kita tidak sebagaimana kita faham.
Kadang-kadang dia biarkan kita aja. Ya, betul ya? Kita sakit, dia biarkan kita rasai sakit tu dulu. Kadang-kadang kita apa? Kita gagal, maka dibiarkan dulu berada dalam sesuatu tempoh kegagalan yang tertentu, tempoh-tempoh tertentu. Ya, supaya kita sampai satu masa kita sendiri faham bagaimana Allah berinteraksi dengan diri kita. Itulah salah satu sebagai gambaran umum tajuk kita hari ini ya. Baik, maka Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-muhibbu anfasuhu hikmatun. Seorang pencinta itu, Al-muhibb, seorang pencinta, anfasuhu, nafas-nafasnya, hembusan nafasnya, hikmatun, adalah hikmah. Wal mahbubu, kekasih itu pula, anfasuhu, nafas-nafasnya, kudrah, adalah kudrat ataupun keupayaan. Apa maksudnya? Sebagaimana selalu saya ulang, kalam-kalam ni kalam-kalam yang ringkas tapi luas dan mendalam dia punya maknanya, yang kadang-kala sukar sedikit untuk kita orang awam macam saya, macam kita ni lah untuk faham. Walau bagaimanapun kita cuba mempelajarinya. Kita lihat nota kaki angka 79 tu. Al-muhib, seorang pencinta, anfasuhu, nafas-nafasnya, hikmatun, hikmah. Baik, apa maksudnya? Dia sentiasa melihat sisi keindahan kekasihnya. Hikmah tahu apa makna hikmah? Kebijaksanaan. Maka seorang pencinta ni, setiap hembusan nafasnya, dia melalui kehidupan dalam penuh kebijaksanaan. Bagaimana? Dia sentiasa melihat sisi keindahan kekasihnya. Siapa kekasih dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya? Kekasih di sini jangan ingat kekasih kita yang kat rumah tu. Okay. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sentiasa melihat sisi keindahan kekasihnya, lalu sentiasa berinteraksi kepadanya, kepada kekasihnya. Baik. Seorang pencinta ni, dia jangan anggap di saat dia bercinta semuanya indah. Betul ya? Dia jangan anggap bila mana dia bercinta setiap detik cinta itu senyuman. Betul? Ni bercinta nak sentiasa senyum. Tak ada. Dia ada waktu senyum, dia ada waktu menangis. Dia ada waktu gembira, dia ada waktu sedih. Itulah keindahan dalam percintaan. Betul ya? Kau sentiasa senyum, indahlah bercinta dengan you sebab I sentiasa senyum. You buat I senyum. Tapi bila mana dia buat kita menangis, kita dah mula rasa, oh you ni betul tak cinta kat I? Ya, kenapa you buat I sampai menangis? Tapi Allah di saat dia mencintai Nabi dan Nabi mencintai Allah, berapa banyak Nabi menangis? Berapa banyak kekasih-kekasih Allah di luar sana, wali-wali Allah menangis? Ya. Berapa banyak kekasih-kekasih Allah yang lebih mulia jauh daripada kita di luar sana, hidup dalam keadaan begitu sekali, setiap waktu, setiap saat, kadang-kadang dengan musibah demi musibah, musibah demi musibah. Kita bila mana bercinta, kita anggap, oh cinta itu indah. Indah apa? Selalu senyum, selalu gembira, selalu makan sedap, selalu tidur lena, tak pernah sakit. Ya, tapi bila mana berdepan sikit dengan sedikit kesakitan, ya baru mula kita tanya, bukan you cinta kat I? Kenapa you selalu susahkan I? Kita dah mula bertanya. Betul ya? Kerana dia faham cinta itu sentiasa senang. Inilah. Tapi orang yang pencinta ni, dia akan bijak. Ya. Kalau bercinta tak bijak, tak bercinta awal-awal. Apa yang dia tahu, dia akan lihat di sisi keindahan kekasih dia. Lalu sentiasa berinteraksi kepadanya, kepada kekasihnya. Dengan apa? Dengan penuh ketelitian dan hikmah. Allah Ta'ala dia cinta tak pada kita? Allah sesungguhnya amat mencintai kita. Kerana kita adalah umat kepada yang paling dia cintai, iaitu kekasihnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cinta tak pada Allah, maka wajib kita mencintai Allah. Maka kalau kita ingin mencintai Allah, kita kena bijak. Meneliti, melihat apa yang sedang kita lalui dalam kita berinteraksi dengan kekasih kita Allah dan Allah berinteraksi dengan kita. Ya, kerana kadang-kadang orang ni kalau sentiasa senyum, dia lupa diri. Betul ya? Sama juga kalau dia sentiasa senang, gembira, dia lupa diri dia. Jadi Allah tak nak kita lupa diri kita siapa. Begitulah ya. Tak payah hurai panjang-panjang lah ya.
Baik, bicaranya sentiasa sampai kepada pendengar kerana hatinya sudah diselubungi kecintaan. Orang-orang yang mencintai Allah ni, ya, bicara-bicaranya ialah sampai kepada pendengar kerana hati dia sudah diselubungi cinta. Maka bicara cinta ni bicara yang akan memberi kesan. Ya. Walaupun kadang-kadang dia membuat kekasihnya itu menangis. Itulah kesannya. Orang lain buat apa-apa kat kita, kita tak kisah sangat pun. You nak buat apa kat I tak peduli. Tapi kalau kekasih buat sesuatu pada kita, alah, kekasih ni dia cubit pun menangis dah. Cubit sayang kan? Betul? Kerana orang bercinta ni, dia bicara dengan rasa. Di saat dia bicara dengan rasa, maka orang mendengar itu akan merasai. Kalau tak akan mungkin dia bercakap soal cinta, tapi orang depan dia tak tahu apa-apa. Tak rasa apa-apa. Okey ya? Ataupun mungkin dalam hati yang mendengar ni tak ada cinta. Sebab tu tak rasa apa-apa. Hati kering. Hati kering ni bahaya. Sebagaimana tanah yang kering, satu pokok pun tak boleh tumbuh. Buah jauh sekali ada. Pokok pun tak tumbuh. Okey, yang 80 tu ya. Tu selingan. Allah. Wal mahbub, kekasih itu pula, nafasnya adalah kudrah, upaya. Apa maksud? Iaitu bicara seorang kekasih itu kepada pencintanya menjadi kuasa pendorong untuk dia terus melangkah mendekatinya. Ya. Kita yang menjadi kekasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka bicara kekasih itu kepada pencintanya menjadi kuasa, menjadi kekuatan, menjadi pendorong untuk dia terus melangkah mendekatinya, mendekati Allah dengan segenap ketaatan dan kehambaan. Cinta ni ada kekuatan. Ya, sebab tu ada orang dia kata dia tak setuju jatuh cinta. Cinta tak jatuh. Cinta tu tak melemahkan. Kalau jatuh tu lemah, katanya lah, wallahualam, mungkin betul. Cinta ni sebuah kekuatan. Maka sebab itulah bicara dalam kehidupan ni ataupun kunci dalam kehidupan ni, Allah bawa kekasih. Pasal tak? Subhanallah. Yang lain, Allah bawa Rasul. Nabi, Rasul, Nabi, Rasul, Nabi, Rasul. Yang terakhir ni, penutup dia, Allah bawa kekasih. Kekasih Allah dan kekasih kita. Allah juga mencintai kekasihnya Rasulullah SAW dan Allah mewajibkan kita supaya mencintai kekasihnya, iaitu baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi sendiri buat satu peristiharan yang kita dah baru-baru ini kita dah baca kan. La yu'minu ahadukum. Nabi ini hubungan kita adalah keimanan. Nabi ini hubungan kita dengan baginda bukan sekadar hubungan biasa. Bukan sekadar hubungan umat kepada seorang Nabi. Bukan sekadar itu. Hubungan kita dengan Nabi, hubungan keimanan. Dia adalah dua kalimah syahadah. Kalimah perjanjian, penyaksian. Bukan hubungan biasa. Maka iman kita pada Nabi sempurna tak sempurna, tengok kepada sejauh mana kesempurnaan cinta kita kepada baginda Nabi. Kan Nabi bagi tahu la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman seseorang di kalangan kamu hatta akuna ahabba ilahi. Nabi mengatakan sehinggalah aku ni dijadikan olehnya ahabba, yang paling dicintai. Nak dibandingkan dengan ayahnya, cinta dia kepada anaknya dan cinta dia kepada seluruh manusia atas muka dunia ni. Mesti Nabi yang paling dia cintai. Ketika itu baru iman dia sempurna. Tapi kalau masih lagi berbelah bahagi, cinta kita kepada Nabi, cinta kita pada isteri, cinta kita pada anak, pada ayah, pada sesiapa saja yang kita rasa kita cinta, berbelah bahagi, bahkan lebih tinggi kadang-kadang waktunya daripada cinta pada baginda Nabi, ketika itu iman kita tak sempurna. Ini masalah besar ni, masalah keimanan. Kerana nilai kita pada keimanan kepada Allah. Orang yang tak ada iman, tak ada nilai. Sebab tu Allahumma neraka selama-lama. Orang yang masuk neraka selama-lama tu, orang tak ada nilai pada pandangan Allah. Ya. Kenapa? Sebab dalam diri dia tak ada iman kepada kekasih Allah dan kepada Allah. Maka cinta itu adalah ada ulama mengatakan begini lagi. Allah utus nabi-nabi lain bawa rahmat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa dua. Yang nabi lain bawa satu, iaitu bawa rahmat dan bawa cinta, mahabbah. Ar-rahmah wal mahabbah. Jadi umat akhir zaman ni mesti bicara dua. Satu bicara rahmat, satu bicara mahabbah.
Satu bicara kasih dan sayang, satu lagi bicara cinta. Maka kalau sekadar bicara rahmat dalam kehidupan ini, tanpa cinta, ada waktu kasih sayang itu pun hilang. Cinta yang sebenar tau. Bukan cinta yang dalam filem tu. Itu bukan cinta, itu hawa. Nafsu. Dia membonceng pergi sana, pergi sini, kemudian bergaduh sekejap, kemudian baik balik, kemudian termenung, kemudian entah apa tak tahulah. Itu bukan cinta. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu ni dia ada mood dia kan. Dia ada mood. Dia ada mood dia. Masa mood dia okey lah. Masa mood dia tak okey, tak tahu ke mana cinta itu. Cinta dia bukan ikut mood, cinta dah cinta. Cinta dia tak akan berubah. Okey, boleh insya-Allah ya. Okey, selesai situ. Ada soalan? Pagi ni macam serius sikit tak? Serius. Dia ada waktu-waktu serius, ada waktu-waktu santai. Tapi saya bawa kitab ni dah paling santai tau. Oh, kalau bawa serius ni, jadi wali semua kita ni. Tak adalah. Saja. Ni gurauan juga ni risau juga ni. Kita cakap macam ni kan. Ni kalau live ni kan, kalau Haji tengok yang pelik-pelik, block aja. Dia jangan bagi ruang. Dia tak ada masa kita nak baca komen-komen yang negatif. Kita sedang bicara cinta, dia bicara negatif. Ni orang tak pandai bercinta. Masuk kelas cinta pun tak layak. Ya. Okey ya. Baru ni kita duk bercakap pasal cinta Allah. Dia tulis sesak. Dia tulis sesak. Sesak apa? You tu yang sesat. Ya. Hidup tanpa cinta sesat. Wah, ni marah lagi. Ini kenyataan. Yalah, Nabi Muhammad datang bawa cinta. Nabi Muhammad bawa kita dengan cinta untuk menuju ke tempat yang akan sama-sama kita berkasih sayang dalam syurga. Ya. Nabi Muhammad tak bawa kebencian. Ni duduk cetuskan kebencian. Ni benci pada ni, yang benci yang ni pihak ni benci pada ni. Ini bukan sunnah baginda Nabi. Sekarang ni semua mencetuskan kebencian. Lepas tu datangnya para habaib membawa cinta. Maka jiwa-jiwa kebencian menggelupur sekarang ni. Betul? Maulid menggelupur. Takat tu dulu. Rugi masa. Betul lah Kak ya? Alhamdulillah, tahniah. Tuan-tuan dan puan-puan, akak buat majlis. Ya, majlis apa sebenarnya? Menzahirkan kecintaan kepada kekasih Allah. Dengan zahirnya cinta pada kekasih Allah ini kepada baginda Nabi SAW, maka kita menyebarkan cinta sesama kita. Hidup dalam kasih sayang, hidup dalam kemuliaan. Ya, moga-moga Allah muliakan dunia dan akhirat kita nanti di syurga Allah. Sama-sama insya-Allah. Jangan ada dalam diri kita kebencian. Tapi ada pihak di luar sana memanglah. Dia suruh orang ni benci kat ni, dia benci kat ni benci kat ni. Habis, ke mana kita berakhirnya dengan kebencian itu? Akhir sekali tak tahu ke mana. Akhir sekali betapa ramai anak-anak di luar sana benci pada mak dan ayah. Berapa ramai di luar sana suami isteri benci sesama sendiri. Betul ya? Ramai. Dulu I cinta kat you, tapi sekarang I dah benci. Dulu macam itulah sekarang ni. Kenapa? Kerana ada ejen-ejen menyebar kebencian dan mencetuskan kebencian. Ada istilah-istilah baru di luar sana yang memecah belahkan keluarga. Ya. Ada istilah terbaru sekarang ni, dia guna apa? Ada satu kaum wanita ni, katanya juga di kalangan lawyer, wallah alam lah, saya dapat maklum, tapi saya tak nak sebut semua. Ya. Dia istilahkan suami asid. Suami berasid. Ini istilah-istilah ni. Toksik. Asid pula dah. Asid pun okey juga dah. Lagi bahaya. Lagi hancur. Suami toksik. Oh, tahu juga akak ya. Suami toksik. Dia letak istilah-istilah kepada suami-suami ni. Ialah ada yang kurang baik. Itu biasalah manusia. You tak nak, you nak seorang suami yang semua baik, kahwin dengan malaikat je lah. Tapi kalau you juga bukan malaikat, you juga manusia, kahwin je lah. Apa yang ada? Buat masanya apa yang ada. Kan? Sebelum dapat bidadari, wildan yang ada di syurga tu. Tak tahulah, kadang-kadang susah tuan-tuan dan puan-puan. Susah dalam kita melalui kehidupan. Sebab manusia ni adalah manusia. Cuma kita jangan terikut-ikut dengan, dia panggil apa? Di luar sana itulah unsur-unsur kebencian. Kalau ada unsur, sebab tu salah satu daripada agenda-agenda para habaib ni, dia kata apa? Ad-da'wah bil mahabbah. Ad-da'wah
bil mahabbah. Kita sebarkan dakwah dengan cinta. Ya, sedikit sebanyak kesilapan kita maafkanlah. Ya, sebab tu kadang-kadang kita selalu sebut, tak apalah, cukup dulu nanti tajuk ni tak habis. Cukup dulu. Tajuk-tajuk yang itu saja je nak kata komen tadi, delete aja. Jangan bagi ruang. Orang-orang yang tak tahu apa yang dia nak dalam hidup dia. Kadang-kadang kita pun kena tanya juga, kita sendiri pun kadang-kadang, aku ni nak apa sebenarnya? Nak apa kita ni? Nak redha Allah apa? Cakap aja nak redha Allah, nak redha Allah. Allah uji sikit, uji sikit aja. Habis dah. Marah-marah. Tak puas hati tu, tak puas hati ni. Okey, yang kedua. Rangkap kedua. Al-ibadatu lil muawadat wal mahabbatu lil kurubat. Ini beza. Al-ibadat, ibadah semata-mata. Lil muawadat, ialah untuk mendapat balasan ganti. Kalau kita beribadah semata-mata ibadah, maka semua orang nak ganti daripada ibadah. Apa dia? Pahala, syurga dan segala-galanya yang dipersiapkan. But Allah Ta'ala ni sebenarnya memang dia nak bagi. Dan kadang-kadang kita duduk saja pun dia bagi. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa jam beribadah sebenar-benarnya daripada 24 jam? Kalau kira-kira berapa peratus kita beribadah daripada 24 jam ni, berapa peratus kita ambil masa? 30% beribadah daripada 24 jam tu. Tak sampai. Okey, kalau kita kata 30% kita beribadah, 70% lagi kita buat apa? Kita tak ada buat apa pun. Tapi kita dapat tak apa yang kita dapat? Banyak nikmat yang kita, sebenarnya nikmat pada diri kita ni tak pernah ada satu saat pun terlepas daripada nikmat. Kita ni tak ada satu saat pun tidak ada dalam nikmat. Berkelip nikmat, hembus nafas, tarik nafas nikmat, hembusan jantung nikmat, boleh bangun, boleh bercakap, boleh melihat, boleh berkelip. Semua ni nikmat. Boleh tidur, boleh bangun, boleh makan, boleh buang balik, semua sekali, boleh bercakap, boleh berjalan sana, berjalan sini, sembang sana, sembang sini. Ini semua nikmat. Ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada jiran-jiran, ada kawan-kawan ni. Ini nikmat. Sebab tu bila mana kita beribadah pada Allah, Allah minta sikit ibadah dia daripada solat 5 waktu ni. 1 waktu 5 minit aja Allah minta. Itu pun kerana Allah lah. Tak, itu pun kerana syurga juga lagi. Itu pun kerana pahala juga lagi. Tak salah. Yang ni yang kena ingat ni. Habis Ustaz, dah Allah nak bagi. Iyalah, memang kita bukan pertikai persoalan itu. Kita pertikai diri kita ni di tahap mana. Orang lain jauh dah tinggalkan kita. Lepas tu kita duduk bercakap ajalah. Oh, hebatnya Rabi'atul Adawiyah, hebatnya Imam Junaid Al-Baghdadi, hebatnya Imam Ghazali, hebatnya. Mereka hebat kerana mereka ada yang kedua tu. Itu yang kedua tu. Tapi kita baca dulu nota kaki angka yang tak apa, kita baca yang kedua. Wal mahabbatu dan beribadah kerana cinta. Bukan beribadah semata-mata. Semata-mata solat, kemudian nak apa? Nak pahala. Semata-mata puasa, kemudian nak pahala. Semata-mata solat duha, sebab apa? Nak kaya. Okey ya? Boleh tak boleh? Boleh. Betul tak betul? Betul. Habis apa masalahnya kalau dah boleh dah tak? Ini masalahnya. Masalahnya kita berada pada tahap orang awam. Orang lain dah jauh meninggalkan kita. Tapi orang yang meninggalkan kita itu, sebenarnya adakah mereka tak dapat apa yang kita nak? Mereka dapat lebih daripada apa yang kita nak. Yang kita dapat. Mereka dapat menjadi kekasih Allah. Apa lagi hidup atas muka dunia ni, bila mana dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah. Apa lagi yang paling indah, yang paling berharga, yang paling bernilai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat cerita Sayyidina Ali. Cerita Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, dia pergi keluar, pergi kerja. Kita kalau dengar cerita, dengar kisah-kisah keluarga, anak keluarga baginda Nabi kan. Oh subhanallah. Memang kita tak akan mampu untuk bercerita. Saya tak banyak bercerita benda-benda gini. Mungkin kita tak cukup kuat. Kita dengar ustaz-ustaz cerita, ya Allah. Ya Sayyidina Ali keluar rumah balik-balik tak ada apa. Tak ada kerja. Ya maka Sayyidah Fatimah tanya, ada apa? Dia kata tak ada apa yang boleh dibawa balik untuk makan dan minum. Bukan untuk kaya pun.
untuk makan dan minum. Akhir sekali dia ada satu kain tu kan. Kita dah dengar cerita ni, kain, okeylah ambil lah kain ni pergi jual. Pergi jual dapat 6 dirham. Balik-balik jumpa orang miskin. Itu lah Saidina Ali. Jumpa orang miskin, dia bagi 6 dirham tu kat orang miskin. Kemudian masa dia balik tu, kan dia jumpa dengan seorang penjual unta. Yang jual unta. Ya, kemudian, dia kata, aku nak beli dengan apa? Duit tak ada. Dia kata, gini lah, kau ambil dulu. Dia panggil apa? Jual dulu, kemudian datang bayar balik. Kemudian duduk bawa unta tu, ni saya cerita cerakah mungkin ni sebab masa kita. Akhir sekali datang seorang lagi, dia kata apa? Dia kata, unta tu nak beli lah. Nak jual lah. Dia kata, nak. Okey, saya belilah. Berapa? 100. Kawan yang nak jual tu 100 juga. Dia nak jual pun 100 juga. Tengok Saidina Ali. Subhanallah. Kata, okey, berapa harga nak jual ni? Dia kata 100. Okey, ambil dulu, pergi jual. Kawan tu nak beli, dia kata, angkatlah sikit 120 ke kan? Dia kata 100 dirham. Kawan tu cakap, tak apalah, aku beli 160. Akhir sekali, dia pun pergi hantar bayar balik duit 100 tu. Dia untung 60 dirham. Balik-balik, kemudian bagi tahu Sayyidah Fatimah, aku dapat duit 60. Dia kata, daripada mana banyak sangat ni? Dia kata, tadi meniaga unta. Akhir sekali pergi jumpa, cerita kepada Sayyidah, kepada Rasulullah. Rasulullah kata, yang nak jual unta pada kamu tu adalah Malaikat Jibril. Yang beli unta tu ialah Malaikat Mikail. Lepas tu yang kamu dapat untung tu 60 dirham tu kan. Maknanya benar, Allah Ta'ala ni benar. Satu kebajikan diganda 10. Kalau 6 dirham, jadi 60 dirham dia dapat. Maka ayat saya nak pesan begini. Hidup memang terlalu susah. Ada satu kali Saidina Umar keluar daripada rumah. Saidina Umar keluar daripada rumah. Jumpa Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar kata, wahai Umar, kamu keluar apa ni? Tengah-tengah hari macam ni keluar. Dia kata, aku tak boleh duduk kat rumah, lapar. Lapar sangat-sangat keluar daripada rumah. Kemudian, kamu keluar kenapa pula? Dia kata, samalah dengan kau. Dia duduk rumah tak ada makanan apa-apa. Dia keluarlah. Keluar. Mungkin berjumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain ada makanan, boleh. Pada jumpa Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu berdua ni keluar buat apa? Kami lapar, wahai Rasulullah. Tak boleh duduk rumah, tak ada apa, keluar jalan-jalan. Yang kamu pula, samalah. Akhir sekali pergi rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari tu kan. Sampai di sana, Abu Ayyub Al-Ansari ada seekor kambing kecil. Maka sembelih kambing tu. Ni yang Rasulullah cakap yang kita tak. Dia kata, wahai Rasulullah, kutip daging-daging yang itu tu. Rasulullah kata, wahai Abu Ayyub, boleh tak kamu hantar kepada anak aku, puteri aku, Sayyidah Fatimah? Boleh Rasulullah, boleh. Wahai Abu Ayyub, aku nak bagi tahu pada kamu, kalau kamu hantar daging ni, inilah makanan pertama yang masuk dalam perut dia setelah 3 hari 3 malam tak makan. 3 hari 3 malam tak makan anak Rasulullah. Kalau kamu hantar daging ni, inilah makanan pertama yang masuk dalam perut dia. Tak tahu boleh bayang tak? Tapi Rasulullah kata apa kat Sayyidina Ali? Wahai Sayyidina Ali, apa saja keadaan kamu dunia ni, kamu bersyukur. Sebab apa? Sebab Allah bagi nikmat. Tu nikmat, nak cerita pasal nikmat tadi. Allah bagi nikmat kepada kamu. Pertama, isteri kamu adalah ketua kepada seluruh wanita-wanita syurga. Dan anak kamu 2 orang, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ni, adalah ketua kepada pemuda-pemuda syurga. Dan Allah bagi nikmat yang paling besar kepada kamu. Pak mentua kamu ni, ketua kepada segala Nabi. Itu nikmat. Jadi kadang-kadang kita ni, Allah Rabbi. Jadi, kadang-kadang kita buta dalam melihat nikmat Allah kepada diri kita. Sebab tu, ada sedikit pengalaman saya sebutlah. Pengalaman saya pun, tuan-tuan lagi banyak pengalaman. Kita ni kadang-kadang pengalaman. Bila mana kita baca benda-benda begini kan, ada orang muda datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, boleh tolong doakan pada saya tak? Saya kata, doa apa? Doa supaya saya dapat jodoh seorang perempuan yang solehah. Ni pengalaman saya, ni pandangan saya ya. Mungkin betul, mungkin salah. Kalau silap, tolong tegur saya. Saya kata, akhir zaman ni, hampir tidak ada perempuan yang solehah. Habis saya nak cari apa, Ustaz? Carilah perempuan yang pandai bersyukur.
Sama juga kalau orang perempuan, ada budak-budak perempuan jodoh supaya Allah jumpa saya dengan lelaki yang soleh. Saya kata minta maaf, ini pandangan saya, mungkin betul mungkin salah. Dunia akhir zaman ni hampir tidak ada lelaki-lelaki yang soleh. Tetapi carilah lelaki yang sabar. Lelaki yang penyabar. Kerana sabar ini insya-Allah suatu hari nanti dia jadi soleh. Sama juga, ya jangan cari wanita yang solehah. Hampir tidak ada wanita yang solehah akhir zaman ni. Hampir tidak ada. Jangan kata tak pernah ada. Ya, di kalangan Ahlul Baitin Nabi tu ramai, di Tarim tak payah cerita lah. Ya, wanita-wanita Tarim ni, subhanallah. Ya. Lepas tu kita dengar, ya mereka solat duha 8 rakaat, 1 rakaat 1 juzuk. Itu kita tak nafi. Tapi kalau kita kat Malaysia ni, wallahualam lah. Tapi carilah wanita yang pandai bersyukur. Perempuan kalau nak dapat menantu perempuan, test dulu dia. Ya, tengok bersyukur tak. Pesan pada anak lelaki tu, jangan bagi banyak-banyak. Tak payah nak tunjuk I cinta kat you. Okey, I bagi hadiah yang terbaik untuk you. Tak payah bagi hadiah terbaik. Bagi batu aja kat dia. Nak tahu dia bersyukur ke tak. Okeylah nama dia sikit kat situ. Okey sikit biar ada nama dia, bagi batu. Kalau seketul batu yang kita bagi pada dia itu pun dia pandai bersyukur, insya-Allah dia akan bersyukur dengan ringgit-ringgit yang kita bagi pada dia. Kalau yang tu pun dia tak pandai bersyukur, batu itulah yang akan menjadi batu nesan pada dia kalau dia tak bersyukur. Sama juga lelaki. Lelaki akhir zaman susah nak cari lelaki yang baik. Termasuk saya lah barangkali. Memanglah kita tak cukup baik. Tapi moga-moga Allah jadi kita seorang lelaki yang penyabar. Kerana dunia ni terlalu dahsyat untuk kita lalui. Tambah-tambah akhir zaman. Akhir zaman ni kan, tu lagi dahsyat. Kita rasa kita nak meninggal saja dalam dunia yang ada ni. Itu yang terbaik. Sebab tu kadang-kadang baru kita faham. Rupa-rupanya, pengajaran yang terbaik bagi kita dan semuanya adalah kematian. Betul ya? Betul, kadang-kadang kita lalui satu saat, lalui. Kematian sahaja yang mengajar kita dan sekeliling kita dalam dunia akhir zaman ni. Sebab itulah di saat kita melalui kematian, semua persoalan sekarang ni, bagaimana kita melalui kematian dan selepas kematian itu. Itu yang rasa ralak sikit. Tapi mati adalah mati. Kadang-kadang seronok juga tengok orang mati. Ya, seronok, bila lah aku nak mati. Betul. Kalau kita bicara rindu, kalau kita bicara cinta kan, kita akan rasa rindu. Kita rindu nak bertemu dengan Rasulullah. Kita rindu nak bertemu dengan Allah. Kita rindu nak bertemu dengan sahabat-sahabat baginda Nabi. Macam mana mereka lalui hidup yang begitu getir. Zaman kita ni terlalu mudah. Sebab itu isu yang paling besar dalam zaman hari ini ialah kurangnya bersyukur kita kepada Allah dan kepada Rasul. Betul ya? Dan kadang-kadang kita kurang bersyukur dengan pasangan kita sendiri. Dengan isteri, dengan anak-anak, dengan apa yang kita ada. Lepas tu kita makin susah. Lepas tu akhir sekali kita tak tahu apa yang kita nak dalam hidup kita. Ya? Bercinta tapi bertengkar. Bercinta tapi membenci. Lafaz cinta tak ada cerita lah. Ya? Abang dah satu sanjurnya adalah hidup saya. You lah satu sanjurnya. Semua bohong. Kenapa? Kerana kita tidak bersyukur dengan apa yang ada. Sebab itulah cinta ni membawa sebuah kekuatan dalam diri kita. Itulah yang berbaki yang ada. Cinta Allah. Okey ya? Tapi bila mana kita bercakap pasal cinta Allah ni, dia bukan cakap kosong, dia bukan cakap saja-saja dia. Hati kita akan merasai. Sebenarnya kenapa bila mana kita cakap cinta Allah, kita rasa kerana Allah lebih dahulu merasai cintanya kepada kita. Kenapa kita sebut Rasulullah, kita menangis? Bahkan kita berbicara soal rindu kita kepada Rasulullah, kita pun terlalu amat rasa rindu kerana Rasulullah mendahului rindunya kepada kita. Sebab tu rindu Rasulullah ni rindu yang benar. Tak akan ada orang tak akan menangis bila mana berbicara tentang Rasulullah dan ahli keluarga Rasulullah. Kenapa? Kerana Rasulullah benar merindui kita.
Maka dengan jiwa yang benar inilah masuk dalam hati kita, maka menzahirkan rindu yang benar. Tapi kadang-kadang kita sesama kita ni kan, kadang-kadang cinta yang palsu, rindu yang palsu. Sesama kita, nampak tak? Sebab tu akhir sekali kita juga jadi manusia yang palsu. Ya. Betul tak? Gitulah sedikit. Jadi kita sambung di sini. Wal mahabbatu lil qurubat, adapun ibadah dengan mahabbah. Ya, bukan semata-mata ibadah, tapi ibadah dengan cinta. Ya, sanggup bangun malam, sanggup berlapar dengan namanya puasa, sanggup mengantuk dengan sebab bangun malam, sanggup lenguh lidah kita ni kerana berzikir. Kering lidah kita kadang-kadang. Tapi biasanya lidah ni kadang-kadang kalau kita zikir, basah lidah ni. Tapi kadang-kadang kita zikir sampai dahaga kita. Kerana apa? Kerana cinta. Maka mahabbah pula untuk mendapat kehampiran. Kerana cinta ni, dia bukan sekadar kita dapat pahala, tapi dia mendapatkan pahala dan kehampiran dengan Allah. Yang disebut ulaikal muqarrabun. Mereka adalah golongan yang dekat. Baik, orang yang fokus kepada perintah dan larangan akan melakukannya untuk mendapatkan balasan. Kalau kita sekadar, kenapa solat? Sebab Allah perintah. Kenapa kita tak mengumpat? Sebab Allah larang. Itu sahaja. Semata-mata itu sahaja akan melakukannya untuk mendapat balasan. Nak pahala, nak gandaan, nak kelebihan, fadilat. Tak salah semua ni. Ya, tak pernah saya sebut begini kerana menafikan segala apa yang disebut, tak. Ya, jangan salah sebab kita bimbang sangat orang dunia sekarang ni. Dia pelik pemikiran dia. Kenapa kita tak boleh peluk babi? Babi kan Allah cipta. Takkan Allah cipta dia sia-sia sahaja. Mesti ada manfaat. Kurang-kurangnya boleh peluk. Ni orang yang otak dia, pemikiran dia sedikit rosak. Ya, kenapa tak boleh makan? Kan Allah yang cipta. Kenapa kita tak boleh makan? Allah katakan dalam Quran kan, Allah cipta kita untuk semuanya untuk kita. Makan je lah. Kalau macam tu, batu-batu, simi-simi, makan je lah. Lepas tu kadang-kadang hidup ni kan ada hikmah, ada kebijaksanaan. Tadi kita cerita. Ni dia petikai. Kenapa yang ni tak boleh? Kenapa yang ni tak boleh? Kenapa Islam kata ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh? Yalah, memang ada benda. Semua, ada benda boleh, ada benda tak boleh. Kalau Islam tak cakap pun, akal kita yang waras ni memang kata tak boleh. Ya. Jalan sahala. Ayat Quran apa? Ada ayat Quran yang cerita jalan sahala. Tiba-tiba ada orang masuk jalan sahala. Kita kata tak boleh lah. Ini kan jalan sahala. Kan semua benda atas muka dunia tu kalau cerita untuk kita. Tengok tak? Ni orang apa ni? Ada jalan tu sahala. Tak boleh. Faham tak sahala tu apa? Bukan tanya tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ada orang di luar sana pelik pemikiran dia. Dia ingat semua benda boleh makan. Semua benda boleh peluk. Babi pun dia nak peluk. Minta maaf kasar sikit bunyi dia. Khinzir okey sikit, khinzir. Khinzir pun dia nak peluk. Babi bunyi haram lah. Dia duk dukung babi. Apa alasan dia? Allah cipta. Kita kena hargai. Ini pemikiran yang salah. Jadi kita nak betulkan bahawa tak salah nak dapat pahala. Tak salah. Tak salah nak dapat itu dan ini. Tak salah. Tapi itulah tahap kita. Kita bercinta dengan seseorang kerana apa? Kerana nak benda pada diri dia. Salah tak? Tak salah lah. Tak ada masalah pun. Itu benda dia, milik dia. Dia boleh bagi pun. Tapi orang panggil orang ni masalah lah sikit. I cinta kat you sebab you ada rumah. Tapi kalau I tak ada rumah, I tak ada rumah. I cinta orang lain yang ada rumah lah. Oh, itu aja ni nak I cinta you. Inilah manusia apa ni kita panggil. Gitulah jawapan dia. Ya. Sebagaimana kita sebut tadi, Allah Ta'ala ni, kita tak beribadah pun dia bagi. Apa lagi? Kita beribadah, sudah tentu dia akan bagi. Dan kita yang tidak beribadah ni, tidak beribadah maksudnya ada waktu-waktu tidak keseluruhannya ibadah. Ada waktu rehat, ada waktu tidur, ada waktu makan, ada waktu berjalan. Masa kita berjalan ni pun berjalan dengan nikmat. Makan pun makan dengan nikmat. Tidur pun tidur dengan nikmat. Apatah lagi, masa kita beribadah, ibadah itu pun nikmat. Tetapi Allah bagi di sebalik ibadah itu. Tapi yang kita nak ialah cinta. Dia hanya memandang kepada zahir ibadah semata-mata. Maknanya perintah buat, larang tinggal. Semata-mata itu, ya, itulah. Orang ini orang yang sekadar ibadah dia. Adapun orang yang beribadah kepada Allah dengan jiwa, batin, kehambaan. Ya, rukuk dan sujud kita dengan penuh kehambaan dalam hati kita. Iaitu ada kecintaan kepada Allah. Maka dia melakukannya untuk mendekatkan dirinya kepada kekasih teragungnya. Maka dia buat tulus hanya kerana apa? Kerana cinta dia pada Allah. Di sinilah Allah mengambil orang ini untuk mendekatkan orang ini kepada dia.
menjadi golongan-golongan yang dekat dengan Allah. Itu yang kita kata tak apa dia dekat dengan Allah. Cuba tanya, kenapa dia dekat dengan Allah? You tak apalah, you dekat dengan Allah. Okey, dia tu dekat dengan Allah sebab apa? Inilah cerita dia. Kerana dalam hidup dia puasa, dia sembahyang, dia baca Quran, dia berzikir, bukan kerana dia nak sesuatu di sebalik itu, sedangkan sesuatu itu sudah sedia ada. Tak payah tanya. Ya. Macam kita masuk universiti, nak apa? Nak ilmu, nak sijil. Lepas tu nak kerja. Semua tu dapat semua tu. Tapi kalau kita niat kerana Allah, kita dapat dekat dengan Allah dan dapat segala apa yang kita sebut tadi. Tapi kalau kerana nak ilmu, nak sijil, nak apa, nak kerja, dapat juga, tak ada masalah. Tapi nilai kita di sisi Allah nak banding dengan soal, patut baru kita faham. Kita duduk masuk universiti yang sama, di tempat yang sama, di Mesir, contohnya di Mesir, universiti yang sama, fakulti yang sama, dengan doktor yang sama, tahun yang sama, keluar tahun yang sama, yang ni jadi ulama, kita duduk jadi ustaz situ. Ustaz pun tak kadang-kadang barangkali. Ustaz apa duduk maki orang tu, duduk maki orang ni? Orang lain dah jadi ulama, jadi wali dah orang lain. Padahal mengaji sama dengan kita. Kerana apa? Dulu dia mengaji kerana Allah, cinta dia kerana Allah. Kita mengaji kerana sekeping sijil untuk orang gelar kita ustaz. Itu yang beza ya. Padahal balik daripada Mesir, semua sama je. Tapi kenapa yang tu jadi ulama? Kenapa kita ni jadi terhegeh-hegeh tak tahu ke mana ni? Ya? Wallahu alam. Jadi harap-harap dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan dan puan-puan, Allah letak cinta. Dan setiap kali yang kita lakukan sesuatu ibadah kerana cinta. Allah ni kalau dia dah cinta kat kita, dia membalas cinta kita kerana kita melakukan segala-gala kerana cinta pada dia. Dunia dan akhirat dia bagi segala-galanya. Cuma masa tu tak nak aja. Tapi bila mana dah faham, nak buat apa dunia? Minta maaf kalau bahasa sedikit kasar. Ulama mengatakan orang yang kejar dunia semata-mata dunia, ini minta maaf, ini majnun. Kenapa? Kerana dunia ni, kalau dia kumpul satu dunia ni pun, dunia ni akan hancur. Dunia akan binasa, dunia akan lenyap. Sebab tu wali-wali Allah di saat mereka boleh menukar batu menjadi emas, daun-daun menjadi duit-duit ni, dia tak nak dah benda tu. Kita duk fikir Allah seronoknya. Kerana tahap akal kita tahap tu. Tahap seronok dengan benda yang sementara. Orang yang seronok dengan benda yang sementara ni, orang akalnya tak cukup bijak, tak cukup waras. Ya. Kalau Syekh, semalam saya program saya dengan Syekh di Bahau. Ya, Syekh sebut macam tu. Kalau ada orang bagi kat kita, saya ni sampaikan apa yang saya belajar dengan Syekh saya. Syekh saya ni kalau datang sini, kita ikut dia pergi mana? Pergi Bahau ke, pergi Kelantan ke, pergi Terengganu ke, pergi Kedah ke, pergi Pening ke, pergi mana. Poin utama dia cinta lah. Dia cakap, kerana dunia akhir zaman itu aja kita kehilangan. Tapi kalau kita dapat yang tu, kita dapat segala-galanya. Tapi kalau kehilangan itu dalam hati kita, kita akan kehilangan segala-galanya. Dalam dunia akhir zaman. Bila mana kita cinta Allah, Allah mencintai kita, kita akan mencintai seluruh apa yang ada. Kerana Allah. Bukan kerana berpura-pura. Okay. Jadi, dia kata kalau ada orang bagi kat kamu, okey, bagi kamu. Kemudian dalam masa beberapa saat, dia ambil balik. Berharga tak benda tu? Sudah tentu tak berharga, tak bernilai. Buat apa? Begitulah dunia yang ada ni. Allah bagi sekejap saja. Dan kalau kita kejar benda yang sekejap ni, ini yang menyebabkan mana kata bahawa kita tak waras. Sanggup habis tenaga, sanggup habis masa, kadang-kadang sanggup bergaduh lagi. Kerana mengejar sesuatu yang sekejap ni, ini memang tak waras. Kata para alim ulama, bukan kata saya ya. Nanti marah kat kita pula. Ustaz ni tadi cakap. Ulama, bacalah dalam kitab-kitab. Sanggup membenci, sanggup mengaduh, sanggup, subhanallah, kita tengok gerun kita di luar sana berebut dengan benda yang sementara. Dia tak, mana tahu sementara? Yang kadang-kadang yang berebut tu, berebut esok mati dia. Dunia tak ada lagi. Dia dah mati dah. Jangan cuba tengok di luar sana duduk bergaduh. Subhanallah. Kita pun tak tahu apa benda dia nak ni. Yang mansurnya kita lah. Inilah dunia tanpa cinta. Dunia tanpa kasih sayang. Dunia yang penuh dengan kebencian. Dan kebencian tu pula tercetus kerana mempertahankan sesuatu yang sementara. Subhanallah. Memang balik akhirat nanti Allah tanya soalan ni pun tak terjawab dah saya dengan tuan-tuan. Aku hantar seorang Nabi, aku letak Nabi tu bijak.
Supaya kamu ikut seorang Nabi yang bijak, kamu juga jadi bijak. Aku turunkan Quran. Quran tu bijak. Yasin wal Quranil Hakim. Yasin wal Qur'ani, demi Al-Quran. Al-Quran ni apa? Al-Hakim. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, Al-Quranul Hakim. Al-Quran yang bijak. Ikut Quran kamu bijak. Tapi dah kamu tak nak ikut Quran, akhir sekali kamu mempertahankan habis-habisan benda yang sementara. Boleh ya? Kenapa? Kerana dalam diri itu tak ada apa yang bernilai. Kehilangan cinta dan kasih sayang sesama makhluk. Baik, muka surat 54. Masa nak habis dah. Saya tadi lewat juga tadi. Saya tengok lewat 5 minit, 10 minit. Allah. Saya ni benda yang paling saya rasa tak sedap hati bila mana saya datang kuliah lewat. Aduh, hai. Ya? Ya. Boleh, lambat boleh. Lewat. Dapat apa 10 minit? Okey, sikit lagi ni. Aduh, hai. Saya dengan Syekh saya kata. Saya kata minta maaf Syekh lewat. Daiman kata dia. Engkau ni memang selalu lewat. Datang program lewat, jumpa dia lewat. Akhir sekali maaf Syekh lewat. Daiman kata dia. Engkau memang selalu lewat. Lepas tu saya dah jaga betul-betul tak nak lewat. Lewat juga. Aduh. Baik, muka surat 54 tu, a'datta li ibadiyas solihin. A'datta, Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi. Aku bukan a'datta ni. Kalau aku di sini a'dattu. Ta baca baris depan. Salah baris tu. Kalau a'datta, engkau yang menyediakan. Ni aku kata Allah dalam hadis kursi menyediakan, telah menyediakan. Kalau kita nak letak ni, dia fi'il madhi, mesti letak perkataan telah. Maksudnya apa? Allah sudah siap sedia sekarang ni. Dah ada dah siap. Tunggu apa? Tunggu masuk syurga ni. Li ibadiyas salihin, kepada hamba-hambaku yang saleh. Ya, hamba-hambaku, dia tak terjemah soleh tu ya. Dia hanya terjemah bagi para hambaku as-salihin, yang soleh. Sebab tu doalah pada Allah supaya Allah jadi kita ni orang soleh. Walaupun terlalu amat susah dan sukar nak jadi soleh ni. Sama juga nak jadi solehah. Akhir sekali doa, ya Allah Engkau tolong jadikan aku orang yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan anak-anak aku anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah isteri aku isteri yang solehah. Kau jadikan aku ni suami-suami ni ya Allah, suami yang soleh ya Allah. Ya, payah, memang payah. Tak tahulah, mungkin saya yang payah. Tuan-tuan dan puan-puan lama dah soleh dan solehah. Saya rasa bila lah aku ni nak jadi baik. Tak baik-baik juga. Jadi baik sekejap, tak baik lagi. Jadi baik sikit. Tak baik juga, jadi sikit. Allahu Rabbi. Saya fikir, tak tahulah kan, saya ni, tapi saya cerita benda sama je. Nak cakap pengalaman. Duduk di pondok, kecil-kecil lagi saya duduk. Bukan duduk dengan ustaz, duduk dengan Tok Guru. Tu guru Tuan Haji Daud. Umur 11 tahun ke 10 tahun saya duduk. Duduk dengan Tuan Guni Aziz. Sampai pergi ke Mesir. Duduk di Mesir dengan Syekh Yusuf. Pergi Hadramaut Yaman. Duduk dengan Habib Omar. Akhir sekali, ya Allah, macam mana aku nak jadi baik, ya Allah? Akhir sekali barulah kita dapat satu faham. Satu kefahaman. Apa maksud tuan-tuan? Kalau kita nak jadi baik, kita tak akan mampu jadi baik. Kecuali Allah yang jadikan kita orang baik. Itulah yang kita pengalaman belajar. Kenapa? Akhir sekali, rupa-rupanya Allah ni dia nak macam ni dengan kita. Dia nak kita sampai satu tahap, kita usaha dulu. Usaha sampai satu tahap. Kita dah tak ada apa dah. Pasrah. Tak ada. Rupanya usaha kita tu memang kena usaha. Mana boleh tak usaha. Tapi kita kena faham usaha kita tu pun tak ada apa-apa kalau Allah tidak bantu kita. Ketika tu Allah bantu kita. Allah akan jadikan kita baik. Tapi selama mana kita masih berusaha untuk menyandarkan pada diri kita, kita tak akan jadi baik. Dengan sebaik-baiknya, kerana yang menentukan kita baik dan buruk itu Allah. Tapi usahalah.
Jadi Allah Ta'ala dia sediakan apa? Dia sudah siap sediakan apa bagi hamba-hambanya? Hamba tu pun dia ada dua perkataan dalam bahasa Arab. Satu ibad, satu abid. Tak apa, kita bincang lain kali lah. Mala ainun ra'at. Yang tidak pernah dilihat oleh mata. Syurga ni maksud dia. Wala uzunun sami'at. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Allah persiapkan kepada kita satu perkara yang kita tak pernah lihat dengan mata, hebatnya, nikmatnya, indahnya, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, merdu dan seronoknya suara, wala khatara, dan tak pernah terlintas di hati kita bagaimana keadaan tu. Nak suruh kita betul-betul gembira. Sebab tu kadang-kadang pelukis-pelukis sekarang ni kan, dia lukis apa? Dia lukis lakaran-lakaran syurga ke? Pandangan syurga, kemudian dia gerakkan. Cuba tengok dalam TikTok tu. Tengok, oh dia kata apa? Apa? Paradise ke apa? Paradise. Syurga. Bukan. Itu bukan syurga. Dia tengok air terjunnya, burung-burung terbangnya, kemudian dengar keindahan bunga-bunga warna-warna yang dia itu. Itu bukan syurga. Syurga ni lebih lagi daripada itu. Berapa lebih? Mungkin 1 juta, 100 juta kali ganda lebih pada itu. Ya kenapa? Tak pernah manusia pandang indahnya. Allah. Sebab tu puan-puan ni akan jadi wanita-wanita syurga yang lebih cantik daripada bidadari. Boleh bayang tak? Sebab tu sabarlah sekejap. Ya sabar, relax sekejap. Janganlah duk sibuk nak bergaduh dengan suami. Ni kerja tak ada kerja. Kerja nak gaduh dengan suami. Bukan puan-puan. Kerja. Tak ada kerja lain. Nak masuk syurga. Tapi gitulah. Sama juga kita ni, sama lah kita tuan-tuan. Sabar sekejap. Ya, isteri cakap apa pun sabar sekejap. Sabar. Gitu. Barulah sama-sama. Isteri bersyukur, suami bersabar. Memang dua-dua syurga. Syukurlah dengan apa yang ada. Suami ni kena sabar je. Sabarlah. Apa benda ni nak cakap? Sabar. Faham kan? Faham. Sabar. Allah. Moga-moga Allah maafkan kita semua, tuan-tuan dan puan-puan. Allah maafkan kita, Allah ampunkan kita. Allah tak berkira sangat dengan perangai buruk kita. Buruknya kita perangai dengan Allah, kan? Allah tak tahu nak cakap apa dah. Baik, kemudian akhir tu, lamma araduni li a'taituhum. Tak kala mereka menginginkanku untuk diriku. Yang ni. Yang Allah sebut tadi, yang dia telah persiapkan segala-gala yang tidak pernah dipandang oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati ni. Bila kita akan dapat semua tu, tak kala mereka menginginkanku untuk diriku. Kita ni, apa yang kita nak dengan solat, apa yang kita nak dengan puasa, apa yang kita nak dengan apa ni hadir ni, nak apa ni? Nak Allah. Ni. Inginkan Allah. Untuk Allah. Dia dalam bahasa Arab, kerana Allah. Baik, saya ulang balik daripada awal. Kita ni dari Allah, kepada Allah, untuk Allah, dengan Allah. Dari Allah, kepada Allah, kerana Allah, untuk Allah. Kita ni kan dari Allah. Dan kita kan kembali kepada Allah. Maka hidup kita mesti kerana Allah. Dan dengan Allah. Maksudnya apa? Segala tujuan, segala kehendak, segala rasa, segala apa pun Allah. Tak ada untuk kita. Tak ada untuk anak-anak isteri kita. Tak ada untuk dunia kita. Tak ada untuk akhirat kita. Ni, kita bicara ni tinggi ni tau. Kalau nak benda tu semua dengan jalan yang mudah. Jalan cinta. Inilah jalan cinta. Maka a'taituhum, ketika itu maka aku akan memberi kepadanya apa yang mereka tidak pernah dilihat oleh mata yang disebut atas tadi. Dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak terlintas di hati. Syurga. Ya. Kita ni dengan kemampuan yang ada,
Ya, kita ni dengan kemampuan yang ada, nak dapat istana kat dunia pun belum tentu dapat. Nak dapat syurga kat akhirat dengan kemampuan yang ada, saya ulang lagi sekali, kita ni dengan kemampuan yang ada ni, kecerdikan yang ada, kekuatan sedikit apa yang ada, apa lagi? Semangat apa yang ada, nak dapat sebuah istana di dunia pun belum tentu dapat. Nak dapat syurga yang jauh lebih luas, 7 petala langit, 7 petala bumi, kalau tidak kerana Allah yang memberi. Maka sebab itulah buat sesuatu untuk Allah, kerana Allah, dengan Allah. Ketika itulah Allah memberi kita dengan mudah. Tak perlu kita lagi usaha. Kita kena usaha dengan Allah, bukan usaha kepada syurga. Itu maksud dia. Ini orang membijak ni. Kita bicara pencinta yang bijak, yang ada hikmah. Kalau kita tidak mencintai Allah, kita sekadar melakukan ibadah kerana semata-mata ibadah, diperintah, dilarang, memang kita penat. Dan belum tentu kita dapat. Kerana ibadah kita tak sempurna, kerana diri kita sendiri pun tak sempurna. Bila mana diri kita sendiri tak sempurna, mana mungkin solat kita sempurna, kita pun tak sempurna. Yang tu yang banyak lalai. Sampai sekarang tak khusyuk-khusyuk. Kejap khusyuk, kejap tak. Kejap khusyuk, kejap tak. Khusyuk ke tak? Akhir sekali tak tahu. Tak tahu. Allah. Okeylah, alhamdulillah dah selesai kita. Selesai. Dia tak boleh mengaji banyak sangat. Baik, di sini ada ni. Jemaah pengajian Masjid Al-Falah Puan Rosmah akan menjalani pembedahan untuk masuk bateri pada jantung. Allah. Kemudian mohon doa kesembuhan Puan Nur Hasnah bin Adam, final stage cancer, cuma beberapa minggu saja. Muhammad Syafirah, jangkitan TB. Mohon doa untuk anak kecil berumur 2 tahun, Muhammad Luz Zarif, untuk menjalani pembedahan jantung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kali kedua dah. Umur 2 tahun. Kali kedua. Kita doa insya-Allah ya, khusus kepada mereka dan umumnya kepada kita semua juga. Ada yang sakit di kalangan kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil unqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma anzil alaihim ya Allah, ala Muhammad Luz ya Allah, wa ala Puan Rosmah ya Allah, wa ala Puan Nur Hasnah wa Muhammad Syafirah ya Allah, dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hazihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam majlis yang penuh dengan barakah ini ya Allah, dengan penuh dengan rahmat ini ya Allah, yang dihadiri oleh malaikat-malaikatmu yang mengaminkan doa-doa ini ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami khusus kepada Muhammad Luz ya Allah. Engkau turunkanlah kepadanya ya Allah, kepada Muhammad Luz ya Allah, kepada Nur Hasnah ya Allah, kepada Muhammad Syafirah dan Puan Rosmah ya Allah, kesembuhan daripada kesembuhanmu ya Allah, penawar daripada penawarmu ya Allah, ubatan daripada ubatanmu ya Allah, kasih sayang daripada kasih sayangmu ya Allah, keberkatan daripada keberkatanmu ya Allah, sehingga menyembuhkan penyakit mereka ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, permudahkanlah segala urusan perubatan mereka ya Allah, dan berjayakanlah urusan perubatan mereka ya Allah. Berilah kesabaran kepada mereka dan ahli keluarga mereka ya Allah, berilah ketenangan ke dalam hati mereka ya Allah, berilah rasa redha dalam hati mereka ya Allah, bahawa segala-gala ini datang daripada-Mu ya Allah,
dan Engkau tidak pernah mensia-siakan mereka ya Allah. Engkau akan ganti dengan sesuatu yang terbaik di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah juga orang-orang yang sakit di kalangan kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada jiwa dan hidup kami ya Allah dalam kami melalui segala ujian dunia dan akhirat ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan-kesalahan kecuaian kami ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah kami suami yang soleh ya Allah. Kau jadikanlah isteri kami isteri yang solehah ya Allah. Kau jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Kau jadikanlah kami sebuah keluarga yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rezeki yang berkat dan halal kepada kami ya Allah. Lapangkanlah kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Permudahkanlah segala urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami ya Allah. Ibu bapa kami yang telah meninggal dunia, ya Allah, Engkau jadikanlah kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ibu bapa di kalangan kami yang masih hidup, ya Allah, sehatkanlah tubuh badan mereka, ya Allah. Tenangkanlah jiwa dan hati mereka, ya Allah. Berilah kesehatan dan kekuatan untuk mereka terus beribadah kepada-Mu hingga ke akhir hayat mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.